Bismillahirrahmanirrahim. Di antara gerakan ketenteraan yang awal diambil bila Allah Ta'ala mewajibkan berperang untuk menentang musuh-musuh yang menyerang Islam, menyerang penganutnya, lalu Nabi SAW membentuk bala tentera untuk berperang. Di sini diterangkan beberapa operasi ketenteraan. Di antaranya ialah Saiful Bahar. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, tahun pertama Hijrah. Rasulullah SAW telah menugaskan satu pasukan yang berjumlah 30 orang di kalangan Muhajirin untuk bertindak ke atas kabilah perdagangan Quraisy yang pulang dari Syam. Kabilah tersebut mempunyai 300 anggota dan dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Mereka telah bertembung di suatu tempat bernama Saiful Bahar. Pertembungan itu telah hampir-hampir mencetuskan pertempuran, tetapi telah dihalang oleh Majdi bin Amr al-Juhani. Beliau telah berada di tengah kedua pasukan dan menghalang dari berlaku peperangan. Bendera putih tentera Islam telah dibawa oleh Abu Mursyid Kunnaz bin Husain Al-Ghaznawi radhiyallahu anhu. Ini operasi yang pertama. Tempat dinamakan Saiful Bahar, di mana anggotanya 30 orang saja. 30 orang bertembung dengan 300 orang anggota musyrikin, dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Menunjukkan bahawa seorang orang Islam boleh menghadapi 10 musuh Islam. Ini disebut dalam Quran. Seorang orang Islam boleh lawan 10. Ini kekuatan orang Islam yang dilakukan di awal Islam, di mana walaupun jumlah mereka 30 orang, mereka bukan saja tak lari, sanggup menyerang 300 badan tentera musuh. Ini keberaniannya kerana iman yang ada dalam diri mereka. Tetapi peperangan tak berlaku kerana salah seorang yang berpengaruh, iaitulah Majdi bin Amr al-Juhani, duduk di tengah menghalang daripada berlakunya peperangan. Kemudian Rabi' dan bertempat. Peristiwa ini berlaku pada bulan Syawal, tahun pertama Hijrah, di mana Rasulullah SAW telah menghantar satu pasukan berjumlah 60 kenderaan dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib radhiyallahu anhu, iaitulah daripada keluarga Nabi. Semua mereka dari kalangan Muhajirin telah bertembung dengan kabilah Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang berjumlah 200 orang. Pertempuran secara berdepan tidak berlaku, tetapi masing-masing telah melontar panah. Dalam peristiwa itu, 2 orang Islam yang berada dalam pasukan Abu Sufyan telah mengambil kesempatan menyertai pasukan Islam. Mereka ialah Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Peristiwa ini berlaku di tempat yang bernama Rabi'. Rabi' ialah satu bandar kecil antara Mekah dan Madinah. Biasa mereka yang pergi ke Madinah dari Mekah singgah di situ. Ada kedai makan, tempat rehat di situ. Di sini berlaku satu pertempuran antara 60 tentera Islam dengan 200 tentera musyrikin. Di mana pertempurannya sekadar memanah saja. Dalam pertempuran ini 2 orang Islam yang duduk dalam pasukan Abu Sufyan melarikan diri bersama dengan orang Islam, menunjukkan masa itu bercampur antara Islam dan bukan Islam. Kemudian Al-Khirar. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah, tahun pertama Hijrah juga. Rasulullah SAW telah menghantar satu pasukan yang berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk bertindak ke atas satu kabilah Quraisy. Mereka diperintah supaya pergi ke satu tempat bernama Khirar.
Apabila mereka sampai di situ, kabilah Quraisy telah melaluinya terlebih dahulu, lebih awal. Bila mereka sampai itu, didapati musuh sudah lepas melarikan diri. Pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah seorang 10 sahabat yang besar. Abwa atau Wadan, pasukan ini merupakan pasukan yang pertama yang disertai oleh Rasulullah SAW. Baginda telah menyerahkan urusan pemerintahan di Madinah pada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Baginda telah keluar bersama 70 orang sahabat dari kalangan Muhajirin untuk menyekak kabilah Quraisy. Apabila sampai di Wadan, mereka bertemu dengan pasukan Quraisy, tetapi tidak ada pertempuran yang berlaku. Pada kesempatan ini telah dimertai perjanjian damai dengan kabilah Bani Damrah melalui pemimpin mereka Amr bin Makhsyar Ad-Damri. Peristiwa ini berlaku pada bulan Safar tahun kedua Hijrah. Kemudian Bawat, peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah, di mana Rasulullah SAW sendiri telah keluar bersama 200 orang sahabat untuk menghalang pasukan unta Quraisy yang disertai bersama oleh Umayyah bin Khalaf Al-Jamhi dengan 200 orang anggota dan 2,000 ekor unta, 2,500 ekor unta. Apabila Rasulullah SAW sampai di satu tempat bernama Wawat, mereka tidak menemui pasukan yang dicari itu, di mana pasukan musuh dapat melarikan diri. Kemudian Safwan, peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang kedua Hijrah, iaitu apabila satu pasukan musyrikin yang kecil telah menceroboh masuk ke kawasan pertanian Madinah dan mencuri binatang-binatang ternakan. Rasulullah SAW telah keluar bersama 70 orang sahabat untuk memburu mereka sehinggalah sampai ke lembah Safwan, tetapi orang yang diburu itu tidak ditemui. Musuh terlepas juga. Kemudian Dil Ashirah, peristiwa ini berlaku pada bulan Jamadil Awal, Jamadil Awal atau Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun kedua Hijrah. Rasulullah SAW telah keluar dengan pasukan yang berjumlah di antara 200 hingga 250 orang dengan menunggang 30 ekor unta. Apabila menerima maklumat keluarnya satu rombongan unta Quraisy dengan membawa barang dagangan menuju ke Syam. Tetapi bila Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di Al-Ashirah, mereka mendapati bahawa rombongan Quraisy telah meninggalkan tempat itu sejak beberapa hari yang lepas. Rumah inilah yang pada akhirnya menjadi punca tertutuhnya peperangan Badar. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW telah keluar dari Madinah pada bulan Jamadil Awal, Jamadil Ula, Jumadal Ula betulnya, bukan Jamadil Awal. Jamadil Awal bahasa Melayu, bahasa Arab Jumadil Ula. Dan kembali semula pada bulan Jumadal Akhirah. Walau bagaimanapun mereka berjaya memeterikan perjanjian damai dengan kabilah Bani Madil dan Bani Damrah, di mana musuh dapat melepaskan diri, tetapi Nabi sempat mengadakan perjanjian dengan kabilah Arab yang lain. Wallahu a'lam.